Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Muhammad Azri Arifin, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Hal Ehwal Islam Universiti Teknologi Mara Shah Alam, yang diraihkan Sahibul Fadilah Al-Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman selaku penceramah kita pada hari ini. Timbalan Pengarah 1 dan 2 Bahagian Hal Ehwal Islam UiTM Teknologi Mara, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang ke program Bicara Muamalat Riba, Dosa Tanpa Sedar. Bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sila kemaskan kedudukan anda dan bersedia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan penceramah kita pada hari ini, iaitu Sahibul Fadilah Al-Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, bagi menyampaikan pengisian beliau. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Tolong tinggikan sikit. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Tambahnya terima kasih kepada Tuan Pengerusi dimuliakan Fadil Ustaz Azri Arifin dan seluruh kepimpinan bahagian Ahli Islam UiTM dan seluruh peserta dari kalangan para petugas Universiti UiTM. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat bersama-sama pada hari ini. Sebahagian berada di dalam dewan dan sebahagian lagi mengikutinya secara online. Jadi apapun, kita berharap semua akan mendapat manfaat daripada program dan perkongsian pada pagi ini. Jadi ini adalah topik yang akan kita bincangkan. Saya ubah sikit. Jadi kita namakan accidental riba dan ways to purify tainted wealth. Baik, jadi untuk makluman kepada semua bahawa pendapatan dan perbelanjaan kita akan sentiasa disemak dengan sangat teliti di akhirat kelak. Sebagaimana dalam satu hadis ada disebutkan, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih yawmal qiyamah hatta yus'al an khams
tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di padang mahsyar sehinggalah ditanya 5 perkara. Dan daripada 5 itu, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana hartanya dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Jadi atas kerana itu, mana-mana sahaja harta yang diperolehi secara tidak betul, sama ada dengan riba, dengan curi, dengan rasuah, dan pelbagai lagi sumber yang tak betul, semuanya akan memberi kesan kepada ibadah kita. Sebagaimana disebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi mengingatkan bahawa الرجل يطيل السفر وشعره أثأش أغبر يمد يديه إلى السماء فقال يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Artinya Nabi mengisahkan kepada para sahabat tentang seorang lelaki yang dalam perjalanan musafir jauh, rambut dia kusut masai, berdebu kerana perjalanan merentas padang pasir, lalu dia mengangkat dua tangannya berdoa, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Kemudian Nabi memberi komen, kata baginda, maka makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, masa kecil pun dibesarkan dengan wang haram, bagaimana mungkin doanya boleh dimakbulkan? Ini bererti ramai orang bila kita cerita pergi haji, pergi umrah, masuk bulan Ramadan, kita nak berpuasa dan berbagai ibadah, alhamdulillah semuanya bagus. Tapi ia akan jadi bermasalah apabila kita tidak membicarakan persoalan pendapatan dan perbelanjaan mereka. Kerana harta ini boleh, harta yang rosak, yang salah ini boleh mengakibatkan ibadah kita tumpul, doa kita tak makbul, dan sebesar-besar doa adalah solat kita. Ya, kerana doa ia secara literalnya adalah solat, secara literalnya adalah doa, dan ia mengandungi pelbagai doa kita dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila doa tumpul, solat pun tumpul. Bila solat kita tidak makbul, lalu kita akan menjadi orang yang banyak masalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat boleh mencegah seorang kamu daripada melakukan fahsyak dan munkar, maka tiada lagi penegahnya. Lalu berlakulah masalah-masalah seksual yang diharamkan, sama ada LGBT-nya, sama ada zinanya dan seumpamanya, kerana solat sudah tiada lagi memberi sebarang kesan. Doa tumpul semuanya. Maka antara lain punca daripada harta, kan? Jadi bila mana masyarakat kita seronok terima rasuah, itulah bertambah-tambah lagi lah. Riba pula dosa besar yang disukai. Kalau ada dosa kecil yang dilakukan berterusan, dia jadi dosa besar. Tapi kalau dosa besar disukai, dia akan jadi sangat besar. Kan? Jadi riba ni adalah dosa yang sangat besar. Tapi ada orang bila dapat riba, melompat kesukaan sebab kejahilannya. Lalu dia akan menjadi terlalu amat besar. Nanti kita cerita sebab apa saya bagi contoh macam tu. Ya? Baik, jadi dekat sini beberapa sumber pendapatan yang tidak halal adalah yang diketuai oleh riba. Malangnya riba ni tak ramai orang tahu. Ya, dan dia adalah ujian antara yang terbesar di dalam kehidupan umat Islam, kerana nak kenal pasti riba tu pun satu ujian yang besar. Kena belajar betul-betul bersungguh. Ya. Kerana ulama silam termasuk Khalifah Umar Al-Khattab sendiri mengatakan bahawa antara perkara yang beliau berharap Nabi dapat menerangkan dengan lebih detail adalah bab riba. Babun min abwab riba. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun mengatakan dalam kitab dia bahawa bab riba ni min aghmadil masail indal mujtahid, iaitulah antara bab yang paling mengelirukan di kalangan ulama mujtahidin. Ya.
Baik, jadi dosa-dosa yang lain daripada pendapatan harta itu boleh datang daripada perjudian, boleh datang daripada jual beli dan pelaburan yang mengandungi elemen gharar fahish. Kemudian ada juga transaksi yang berdasarkan pemaksaan, ada juga yang berdasarkan sorok barang untuk sengaja menolak harga supaya menjadi lebih mahal, pun haram juga. Ada juga yang berlaku melalui najash, iaitulah arrangement di antara peniaga dengan kawan-kawan supaya menipu pelanggan yang berpotensi. Sebagai contoh, ada satu kaunter, kita jual barang-barang, pelanggan yang betul tu, pelanggan yang betul tengah negotiate lah berapa harga. Kita dah plan dengan kawan kita, dia pun datang, dia pun tanya harga berapa, harga ni 1,500. Murah betul ni, saya tempat lain semua 1,800 kat sini murah betul. So jadi kalau saya sebagai jurujual yang bagi tahu pada pelanggan, itu sudah biasa, promosi, kan, marketing. Tapi kalau orang lain selaku orang awam yang biasa yang mentolong kempen, dia akan memberi efek yang berbeza, kan? Jadi atas sebab itu, itulah dia najash yang dilakukan sejak dahulu lagi. Najash zaman sekarang ni ada macam-macam. Ada testimoni palsu, testimoni duta yang kulit dah cantik tapi tak pernah pakai pun produk tu. Tapi dia buat muka dia kat situ, padahal dia tak pernah pakai apa produk tu. Itu najash lah juga. Ya. Baik, kemudian jahalah, iaitulah produk jual beli ataupun transaksi yang tidak melengkapi barangan itu tidak diketahui, ya. Dan juga ghaban, iaitulah satu jenis penipuan bagi orang yang tidak berpengalaman. Sebagai contoh, kita pergi ke orang Jepun datang Malaysia, dia tak tahu daripada KLIA tu sampai ke Kuala Lumpur harga dia sekian-sekian. Harga dia katalah 70 ringgit. So dia tak pernah datang Malaysia, maka kita punya pemandu pun bagi tahu $70. Kan, dia pun ambil. Kan, dia tak tahu. Jadi itu adalah ghaban. Jadi ada banyak benda kat sini, saya taklah hurai secara sepenuhnya, saya hurai sikit-sikit saja. Sebab kita nak fokus lebih kepada bab riba sebagaimana yang diminta oleh penganjur, dan itu juga ia adalah merupakan dosa yang paling besar dalam Islam, ya. Baik, jadi riba itu apa benda? Dia ada dua jenis, riba yang am dan riba yang khas, ya. So riba yang am ni, every increase which is without iwad or equal counter value is riba. So riba yang lebih umum. So jadi bila kita sebut riba yang khas itu adalah riba az-ziyadatu fi asya'in khasah wa ziyadatu 'ala dain muqabil al-ajal mutlaqan, iaitulah penambahan yang tak betul, contohnya. So jadi riba tu secara literal dia maksud dia tambah, excess. Ya. Kalau bayang kalau dalam bahasa Arab ra ba alif riba, iaitulah keuntungan yang penambahan yang haram. Kalau penambahan yang harus namanya apa? Ribah. Dekat je. Rabaha. Jadi roba alif ni rabaha, yang ribah itu adalah keuntungan yang halal. Baik, so sekarang ni riba ni saya sebut tadi, dia punya karakteristik dia adalah apa jua tambahan yang tak boleh dalam Islam. So, kalau kita lihat semua jenis penambahan riba ni, antaranya ekstra dalam repayment of loan. Tak boleh. Kalau saya pinjam RM1,000, saya kena bayar balik RM1,000 tambah sesuatu. Tambah sesuatu itu lebih. Itu namanya riba. Tambah yang tak dibenarkan. Sebab pinjaman bukan akad jual beli, bukan akad untuk memperolehi keuntungan. Maka tak boleh pinjaman menjadi kontrak untuk memperolehi keuntungan. Yang kedua, kalaulah kata saya bagi pinjam RM1,000, saya ambil balik RM1,000 juga, tak ada riba, bagus. Tapi sebab you bayar lambat, saya tambah sikit sebagai penalti. Nampak? Itu pun riba juga. Kan dia tambah tu. Yang pertama punya jenis, daripada awal dah tambah dah. Belum bayar lambat lagi tambah dah. Yang jenis kedua, bayar lambat kena penalti, tambah. Maka itulah riba juga. Yang ketiga, maknanya jenis yang kedua, yang satu dengan dua punya karakter ni, tambah dari sudut
amount. Tambah dari sudut nilai hutang. Yang kedua pula, tambah dari sudut waktu. So, riba ni semua berkaitan penambahan yang tak dibenarkan. Tadi dua jenis penambahan dari sudut amount. Tambahan yang kedua pula, tambahan dari sudut waktu. Di sudut waktu. Sebagai contoh, saya nak tukar emas dengan emas. Saya bagi emas sekarang, you bagi saya emas, ataupun you bagi saya duit minggu depan. Tak boleh. Penambahan waktu. Sebab Nabi yang ajar, kena yadan biyadin. Kena serah terima dalam satu waktu. Ada delay tu tambah waktu. Maka tak dibenarkan. Maka jadilah riba fadl. Dua ini adalah riba nasa, riba qard dengan riba jahiliyah. Yang ini riba al-fadl. Ya. Dan ada juga satu lagi. Saya nak tukar emas dengan emas. Saya bawa emas 100 gram, tukar dengan emas baru 100 gram. Tak ada riba sebab 100 dengan 100 serta-merta, bagus. Tapi kalau saya bawa 100 gram, tukar dengan 101 gram, tambah 1 gram tu, excess riba. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Maka sebab tu kita beritahu, sebaiknya untuk selamat daripada syubhat riba, kalau buat trade-in, jangan trade-in emas dengan emas. Kena ambil duit cash dulu. Nanti kita cerita sekejap lagi. Baik, jadi ini adalah jenis riba punya yang diklasifikasikan supaya senang untuk kita. Dia ada dua jenis, riba duyun, riba yang lahir daripada keberhutangan. Daripada hutang. Yang mana hutang tu boleh datang daripada dua bentuk transaksi. Yang pertama, bila saya bagi pinjam kepada orang A RM1,000, orang A berhutang dengan saya, betul tak? He owe me money. Yang kedua, hutang lahir juga daripada belian dan bayaran ansuran. Saya jual barang saya kepada Ustaz Azri, dia bayar pada saya beransur secara setahun. Dia berhutang kepada saya. Pak hutang boleh lahir daripada aktiviti pinjam ataupun daripada jualan bayaran ansuran. Okey. Baik, jadi dalam konteks riba yang lahir daripada keberhutangan ada dua jenis. Satu, riba qard namanya. Qard ni adalah pinjaman secara yang pertama tadi. Iaitulah saya bagi 1,000, pulang balik lebih daripada 1,000, maka itu adalah riba qard. Ya. Bagi 1,000, pulang balik 1,000 campur 2%, riba qard. Sama ada guna peratus atau guna absolute amount, sama sahaja. Semuanya dikira riba. Baik, dan riba dalam Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran, wattaqu apa nama tu, ya ayyuhallazina amanu wa dharu ma baqiya minar riba. Semua ini yang dimaksudkan riba dekat situ, kata ulama mufassirin secara konsensus, inilah dia ribanya. Riba duyun jenis qard dan jahiliyah. Ini adalah bapa segala. Okey. Riba yang kedua adalah riba pinjaman juga, iaitu kena pulang balik 1,500. Ada riba dah kat situ, riba qard. Tapi kalau gagal pulang on time, kena penalti lagi, 2 kali riba. Riba qard campur jahiliyah. Riba penalti namanya riba jahiliyah. Baik. Dekat mana riba duyun ni ada dalam kehidupan semasa kita? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Ini dia. Kalau kita pergi je kat mana-mana bank konvensional, semua bank konvensional tu memberikan riba yang bertindan-tindan. Car loan, riba. Dia bagi 50,000 dekat pelanggan kena bayar balik 50,000 campur 4%. Flat rate. Tak kira lah flat rate ke, monthly rest ke, daily rest ke, tak kira. Semua riba. Kemudian, kalau lambat bayar, car loan tu, kena penalti pula lagi. Itu dia, 2 kali riba.
Sama juga dengan rumah punya pinjaman. Pinjaman daripada kad kredit. Sama juga dengan personal loan. Sama juga dengan fixed deposit. Fixed deposit bukan bank yang bagi pinjam. Kita pula bagi pinjam kat bank. Ya? Jadi kalau untuk makluman tuan-tuan, bank dekat Malaysia, dia mesti ada dana 1 bilion untuk menubuhkan sebuah bank. Which is very small. Sebabnya, sebagai contoh, Maybank Islamic Bank adalah bank yang terbesar bank Islam yang terbesar dekat Malaysia. Dia punya shareholder fund, dia ada 2 tabung tau. Bank ni dia ada 2 tabung yang digunakan untuk dia bagi financing. Ini Islamic Bank lah. Kalau konvensional, lagi besar lah. Yang Islamic Bank ni yang paling besar sekali. Dia punya dana daripada shareholder fund hanyalah 18 bilion. 18 bilion. Tapi dana dia daripada shareholder, daripada depositors fund adalah 180 bilion. Ya? So maknanya itulah dia sistem bank. Sistem bank, dia pakai duit. Tuan-tuan semua campur syarikat-syarikat yang letak duit kat dia. Dia gabung semua, dia ada 180 bilion. Kan? Dia gunakan duit tu untuk bagi financing, untuk buat apa sebagainya. Dia bagi kita tik gigi ya. Kan? Sikit sangat dia bagi kalau saving account lah. Kalau fixed deposit Islamic, tuan bolehlah dapat 3% mungkin setahun. Alright? Yang lain, dia akan simpan, dia bagi shareholder dia. Siapa shareholder dia? Shareholder dia ASB lah. Pemegang ASB lah shareholder. Kalau tuan-tuan ada ASB, tuan-tuan lah pemegang Maybank. Tuan-tuan tak boleh nak marah lah. Tuan-tuan baru nak marah saya kan? Baru nak marah bank, cikit darah. Yahudi ke? Rupanya tuan-tuan bos dia. Itulah orang kita. Dia tak faham dia tu. Kan? Dia marah bank sepupu hati. Rupanya dia pun letak dekat situ juga. Dia pun seronok juga bank dapat dividen, dapat untung tinggi, bagi dividen tinggi daripada shareholder. Baik, jadi itulah fixed deposit. Kalau yang Islamic, okeylah, dia dah buat structurekan secara betul. Tapi kalau yang konvensional, dia structure dia pinjaman. Tuan-tuan simpan duit ke situ, tuan-tuan sebenarnya bagi pinjam duit kat dia. 100,000 contoh, dia akan bagi kat tuan-tuan 3% dalam masa setahun. Itu adalah riba. Sama juga dengan savings account. Savings account nampak simple. Kita buka tu simpan duit, demand deposit kita namakan. Tapi dia adalah riba. Sebab sama juga, tuan-tuan bagi pinjam duit kat dia. Bank dia akan guna fractional reserve system. Itulah, tuan-tuan simpan RM1,000, dia boleh bagi financing, dia boleh bagi loan 90% lebih banyak daripada RM1,000. So jadi kalau semua orang tiba-tiba nak keluarkan duit dia serentak, bank lingkup. Tapi dalam dunia ni jarang, maknanya akan ada orang bank run namanya. Bank run nak keluarkan duit serentak semua sekali. Sebab tu kita punya duit kita letak dekat dalam bank, ada limit boleh keluarkan tiap-tiap hari. Nampak? Bagus tak? Kita punya duit nak keluarkan, tak boleh keluar semua sekali. Kat ATM 3,000 paling banyak satu hari. Ada limit. Duit aku ke hati aku nak keluar berapa banyak? Tak boleh. Sebab apa? Dia kena protect. Kalau tak ada limit, habis nanti semua keluarkan satu hari bank run, terduduk bank. Ya? Itu dia nak cerita. Jadi sekarang ni, ini adalah benda yang ada di credit card. Kenapa dia credit card konvensional? Credit card konvensional pun riba juga. Sebab credit card konvensional, bukan sekadar riba, dia illegal. Kerana dia adalah jerangkap samar yang dipasang kepada orang-orang yang suka spending lebih daripada kemampuan dan lihat bayar hutang. Jadi kad kredit ni memang dicipta khas untuk orang-orang yang suka berbelanja dan tak suka bayar, tapi akan dipaksa. Sebab dia punya konsep dia, kalau tuan-tuan gaji 4,000, tuan-tuan boleh belanja kredit itu sebanyak 4 kali ganda, iaitulah 16,000. Kemudian tuan-tuan tak disuruh pun bayar penuh pada setiap bulan.
tuan-tuan digalakkan bayar minimal saja pada setiap bulan. Lepas tu boleh continue terus buat lagi hutang, terus. Sebab dia mengharapkan dan dia expect tuan-tuan akan gagal pada satu waktu dan dia akan mengenakan penalti dan charge yang maksimum sehingga 18%. Kat situlah dia boleh membawa kepada keuntungan pemilik kredit kad. Jadi kalau tuan-tuan gunakan dan bayar setiap bulan habis bayar, bukan minimal, tuan-tuan ni tidak disukai oleh bank tersebut dari sudut perspektif kad kredit. Ya? Baik. Ini adalah riba duyun yang ada dalam pasaran. Jadi sekarang kita pergi pula kepada riba jenis yang kedua, riba buyuk, riba jual beli. Walaupun Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So maknanya macam jual beli halal lah. Rupanya ada detail lagi dalam daripada hadis-hadis Nabi bahawa di sana adanya riba dalam jual beli juga. Bukan tak ada. Jadi riba dalam jual beli datang daripada hadis Nabi, yang mana hadis tu saya terlupa nak masukkan hadis tu. Tapi inti hadis tu kita dah buat dalam bentuk ni. Iaitulah az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamaru bil-tamari wal-milhu bil-milhi wal-burru bil-burr yadan biyadin mithlan bimithlin fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Lebih kurang begitulah. Iaitulah bila kamu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, garam dengan garam, kurma dengan kurma, mestilah kamu ada dua syarat. Yang pertama, hand to hand transaction only. Mestilah ditukar serta-merta, tanpa sebarang delay dalam waktu. Yang kedua, mestilah equal weight. Berat dia mesti sama. Kalau jenis barang yang kita tukar tu, barang yang disebut oleh Nabi tadi, 6 item tu. Maka ulama berbincang panjang lebar di kalangan 4 madhab, kenapa Nabi sebut 6 item ini? Adakah ia terhad kepada 6 item ini atau boleh ditambah lagi? Maka menurut 4 mazhab, kecuali mazhab Az-Zahiri, ia hanyalah contoh atas sebab-sebab tertentu. Nabi beritahu 6 tu. Lalu ulama' mulalah berbincang dan berijtihad lagi, apa sebab 6 ini disebut? Apakah dia illah je? Lalu mereka pun bahagikan 6 item tu kepada 2 bahagian. 2 item daripada 6 disebut sebagai mata wang. 4 lagi disebut sebagai makanan asasi. Ya. Jadi 2 item adalah emas dengan perak sebagai mata wang. Maka fulus tidak termasuk kerana dia bukan mata wang. Ya. Dia bukan mata wang utama maknanya. Maka ulama' berbeza pendapat juga. Fulus ada tak riba? Maka sebahagian mengatakan tidak ada riba pada fulus, tapi pada dinar dan dirham. Maka di zaman kita yang tidak ada dinar dan dirham dijadikan sebagai duit, maka kita ada wang kertas. Maka Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Ulama' Fiqh Sedunia, berbincang, lalu mereka membuat keputusan bahawa di musim dan di zaman emas, dinar dan dirham tak ada, maka kita perlu melihat apakah yang mengambil tempat dinar dan dirham sebagai fungsi mata wang. Maka jawabnya duit kertas, fiat money. Jadi fiat money pun dipersetujui berdasarkan ijtihad untuk mestilah duduk di dalam 2 item yang Nabi sebut. Lalu sebab tu kita letak dekat sini, jenis currency ada emas, ada perak, ada mata wang setiap negara. Dolar, ringgit, sebagainya. Bitcoin? Bitcoin tak. Bitcoin bukan mata wang. Bitcoin adalah aset. Okey?
So, atas sebab itu, Nabi sebut bila tukar emas dengan emas, kalau berat ni 10 gram, yang ini pun mesti 10 gram. Sebab hitam tadi kan, syarat dia mesti hand to hand dengan equal in weight. Maka kalau ada salah satu ni kurang, tak hand to hand, contohnya, tidak serta-merta akan jadi riba nasa. Ya? Tangguh punya riba. Kalau dia tak bersama berat, riba fadl. Lebih berat. Ya? Jadi, mana-mana kalau tak cukup syarat, jadi riba. Jadi, kalau kita nak faham, kalau ringgit Malaysia, tukar dengan ringgit Malaysia. Contoh, masa tuan-tuan nak beraya nanti, kita bawa duit 100, kita pergi ke kedai nak tukar duit RM1, RM10, duit RM1, RM5. Itu kan ringgit dengan ringgit. Tiba-tiba tokek pun kata, boleh tukar tapi ada upah RM1. Boleh kita kata. Kita pun bagi dia 100, dia bagi kita dalam not yang lebih kecil, RM99. Riba tak? Riba. Riba apa? Riba al-fadl. Sebab tak sama nilainya. Boleh faham? Okey. Jadi, bagaimana pula kalau dalam group currency, tapi kita bukan tukar ringgit dengan ringgit, tapi ringgit dengan emas? Maka jawabnya sama macam Nabi beritahu bila tukar emas dengan perak, maka ada satu syarat sahaja. Bila tukar emas dengan perak, iaitulah mesti serta-merta sahaja. Jadi kalau perak 10 gram, emas 1 gram, okey, tak ada problem. Asalkan serta-merta. Maka hukum sama terpakai apabila kita membeli emas menggunakan ringgit Malaysia. Faham? So, jadi bila kita beli emas Jongkong, wajiblah kita bayar cash. Tak boleh beli ansuran. Kalau beli perhiasan wanita, 4 mazhab kata mesti cash. Maka beberapa ulama kata tak mesti. Contohnya siapa nama Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dinisbahkan mereka mengatakan bahawa tak wajib secara tunai. Dan pandangan minoriti itu dipegang oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Itu Jadi, kalau tuan-tuan nak pegang Majlis Fatwa, bolehlah beli secara ansuran perhiasan wanita. Tapi kalau nak pegang 4 mazhab, bayar tunai. Bayar tunai. Baik, jadi itu keadaan bagi perhiasan wanita yang emas, emas. Baik, jadi kemudian itu adalah kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua adalah makanan asasi. Makanan asasi di zaman Nabi, yang Nabi beritahu dekat sini, gandum, barley, tamar, garam. Di zaman kita, di tempat kita, kita menjadikan beras sebagai makanan asasi. Kalau tak ada beras, lapar nasi kita. Kan? Tak ada, nak makan roti saja. Lapar nasi. So, jadi beras boleh dimasukkan dalam grup staple food untuk rakyat mana-mana negara yang menjadikan makanan asasi mereka adalah nasi. Ya? Jadi atas sebab itu, bila beli nasi, beli beras dengan ringgit, ada tak syarat ni? Tak ada. Sebab dia dua kategori yang berbeza. Maka, tak wajib bayar tunai, tak sama berat dengan duit ringgit pun tak apa. Nasib baik lah. Tapi, bila dia tukar sesama dia, contoh saya nak tukar beras basmati dengan beras herba poni, maka dekat situ ada masalah. Dia mestilah sama berat. Tapi masalah dia, kan dia punya value berbeza. Sama macam emas tadi, ada emas yang 999, ada yang 916, harganya berbeza.
Jadi macam mana pula Nabi suruh sama berat? Ni pandai nak tanya lah kan. Jadi jawabnya, sebab Nabi kata, kalau kamu rasa tak boleh macam tu, kamu kena jual dia dengan ambil duit dulu, kemudian barulah beli pula dalam transaksi yang berbeza untuk mengelakkan berlakunya riba. Itulah yang Nabi nasihatkan kepada seorang sahabat yang dia tukar tamar yang lama 6 kilo, dia ambil tamar yang fresh 3 kilo. 6 dengan 3, walaupun tamar fresh dengan buruk dan fresh, Nabi tetap tak benarkan. Nabi kata, pergi balik, jual dulu, ambil duit, beli pula 3 kilo, baru boleh. Itu Nabi beritahu. Jadi, kita kena buat yang samalah. Kalau kita ingin betul-betul menjadi qudwah, menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, dan juga mengikut arahan baginda Nabi SAW. Baik. Jadi itulah dia antara penerangan ringkas riba buyuk. Itu riba buyuk. Baik, sekarang kita pergi kepada beberapa isu yang mungkin orang sedar tak sedar. Saya bagi satu list yang saya dapat daripada pelbagai soalan-soalan yang mungkin sebahagiannya riba, mungkin tidak. Jadi kita tengok sama-sama. Yang pertama, conventional credit card. Tadi saya kata riba kan? Bukan saja riba, dia adalah perangkap lagi. Tapi ada ramai orang kata, bagaimana kalau saya guna credit card, lepas tu saya bayar penuh. Jadi saya jatuh dalam haram. Bayar penuh. Jadi sebelum saya dikenakan apa-apa riba, saya tak sempat kena, saya dah bayar penuh dah. Sekian, dia selamat. Macam mana? Okey tak? Jika tanya saya, jawapan dia tak riba, tidak selamat. Sebab setiap kali kita guna credit card konvensional, maka merchant kena bagi komisen kepada credit card issuer. So, itu bermakna setiap kali kita menggunakan kad tersebut, kita support dia punya bisnes secara direct dengan memberikan peratusan 1% sekurang-kurangnya daripada whatever amount yang kita jual beli itu. Maka itu adalah bantuan. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah kata, jangan tolong-menolong di atas perkara dosa dan permusuhan. Maka sebab tu tak boleh pakai dah. Jadi kalau tuan-tuan ada dalam poket tuan-tuan, pakai untuk emergency saja. Emergency, maknanya kad Islamik, kad kredit Islamik semua dah tak boleh pakai. Yang itu je tinggal, pakai yang itu untuk emergency hospital luar negara ke apa, yang itu boleh. Kan? Tapi lain daripada tu tak perlu tuan-tuan. Yang kedua, individual dan institutional loan with fixed return on investment. So yang ini banyak berlaku. Hari ini ada banyak redeemable preference shares lah, pelaburan lah, yang menawarkan garanti pulangan 2% sebulan lah, 8% sebulan lah. Selain daripada ia adalah cerah peluang dia menjadi scammer ataupun terperangkap dengan scammer, kalau dia bukan scam pun, ia adalah riba. Pelaburan Islamik tak ada satu pun yang boleh menjanjikan keuntungan. Tak ada. Jadi, sebab dia akan sentiasa menzalimi pengusaha. Kalau jadi sebab tu dia tak boleh jadi Islamik. Pelaburan Islamik tak ada yang boleh menjanjikan keuntungan kecuali dia adalah bukan pelaburan, dia adalah transaksi jual beli. Jual beli mungkin okeylah. Sebagai contohnya, Ustaz ni sentiasa ambil supply daripada saya, barang contohnya. Setiap bulan saya supply kat dia. Kan? Jadi dia bayar lambat sikit. Kan dia bayar lambat sikit. Tapi saya punya untung sentiasa 30%. Saya tahu dah. Memang dia ambil 30% setiap kali dia untung. Tapi dia bayar 30 hari. Saya tak cukup modal nak beli barang mentah. Kan? Saya jumpa dah saudara nak melabur tak dengan saya. Melabur dengan cara macam mana? Dengan cara jual beli, bukan cara musyarakah, bukan. Dengan cara jual beli iaitulah saudara tolong pergi beli barang tu, jual kat saya dengan harga markup 10%. Jadi dengan cara itu saya bayar kemudian. Nampak tak? Jadi saya tak ada duit ni nak beli ni, ustaz ni nak tadi ni.
Saya tak ada duit nak beli barang. So saya minta lah dia untuk labur. Dia pun setuju, tapi bukan cara labur secara musyarakah mudharabah, tapi dengan cara buat arrangement jual beli. Dia yang beli barang mentah, dia jual kat saya, dia beli dengan harga RM100,000, dia jual kat saya dengan harga RM110,000. Kan? Jadi saya pun siapkan, saya jual dekat ni RM130,000. Saya untung 30%, 10% bagi kat dia, 20% saya punya. Habis cerita. Yang itu dia dapat 10%. Yang itu boleh. Tapi kena tahu terma kontrak dia macam tu. Kalau terma kontrak dia tidak begitu, maka dia akan jadi riba kerana dia akan terus automatik jadi pinjaman. Okey? Sebab tu yang tadi bukan pinjaman. Dia pun ada risiko sebab dia membeli aset tu dan menjual kepada saya dengan harga markup. Ya. Baik, jadi sebab itu kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook macam-macam wajah orang digunakan oleh scammer termasuk muka saya, jangan percaya. Tak ada satu pun saya mengempen pelaburan dekat Facebook. Kalau ada tu semua palsu semata-mata. Kalau ada pun hanya kelas-kelas sahaja. Itu pun kalau kelas, jangan percaya kecuali kalau ada di Facebook saya yang ori, baru boleh percaya. Facebook saya ori senang saja. Dia mesti 30,000 ke atas follower. Tak ada satu pun Facebook saya yang kurang daripada 30,000 orang followers. Kalau yang kurang tu, scammer namanya. Itu je sifir. Sebab saya memang ada 2-3 Facebook. Kerana mula-mula ada satu Facebook saya tu dia dihack. So jadi saya terpaksa buat yang baru sementara waktu. Jadi sementara waktu tu yang 30,000 tu. Yang asal ada 1.4 juta. Waktu yang Zaharuddin.net ada 500,000. Jadi 3 tu Facebook saya dan Facebook profile ada 40,000 follow, ada 50,000 followers seperti itu. So jadi semua yang mesti tu adalah Facebook saya. Kalau yang lain-lain, muka saya, nama saya, tapi ada 8 orang like, itu semua palsu. Itu semua scammer. Saya ada 170 Facebook palsu, muka dan nama saya. Setiap hari staff saya tolong buat report dan kita dah buat laporan polis, kita dah buat laporan SKMM, kita dah buat laporan Facebook, tapi tak berkesan. So saya pun dah lapor kat lawyer, kita dah buat laporan saman Facebook. Saman scammer tu dia pandai berlari. Kita saman Facebook lah sebab tidak menyediakan platform yang kondusif untuk mengelakkan penipuan. Jadi lawyer saya dah siapkan 170 page punya report. Tapi belum hantar lagi. Masih tengah tambah lagi maklumat. Okey. Yang ketiga, penalty in the event of late payment. Jadi ini banyak. Contohnya, tuan-tuan macam tadi saya sebut, lewat bayar bukan hanya dengan bank. Katalah tuan-tuan ada hutang dengan UiTM. Kan? Lewat bayar, kena penalti. Riba tak? Riba. Riba. Ya? Alright, riba. Jadi kalau hutang dengan library, pinjam buku, lambat bayar kena denda RM20. Macam, riba tak? Riba tak? Ni case study ni, case study. Riba atau tidak? Agak-agaknya tidak riba. Sebab buku bukan duit. Dia pinjam duit saja. Pinjam duit ataupun barang-barang ribawi. Sekali buku bukan duit. Dia buku macam pinjam basikal. Pinjam basikal lambat pulang kena denda RM20. Riba tak? Tak riba. Betul. Dia adalah i'arah. Dia bukan qard. Okey? Tapi kalau kena denda RM20, kena bayar. Tapi tak bayar-bayar. Lambat bayar 30 hari, jadi RM25. Riba tak? Betul. Riba jahiliah. Riba penalty. Parking salah, Majlis Perbandaran Shah Alam denda RM30. Riba tak? Tak riba. Kena bayar. Kalau lambat bayar dalam 40 hari, jadi RM35. Riba tak? Riba. Tapi boleh tak Majlis Bandaraya ambil?
Bajet bandar raya orang ke bukan orang? Dia kat situ ada khilaf sikit. Sebab dia itu bukan swasta, dia bukan ada shareholder, dan dia adalah kerajaan. Jadi kerajaan ni, duit haram riba antara salah satu benda nak purify dia, bagi fakir miskin ataupun bagi untuk kegunaan awam. Jadi bila masuk ke Majlis Bandaraya Shah Alam, dia guna untuk kemudahan awam, dia neutral balik. Nampak? Sebab tu dia jadi neutral balik. Duit riba tu memang dia ambil, tapi dia jadi neutral balik sebab dia buat jalan raya yang dah bocor sebagainya. Dia betul kan? Dia okey balik. Gitu. Baik. Kemudian, exchanging of money, same currency with a delay or different amount. Ni kita dah sebut tadi, macam tukar duit raya, boleh jadi riba. Ya? Ataupun kita tukar duit batu wang, nak pergi umrah contoh, kita tukar Saudi, kita pun pergi dekat money exchanger, kita bagilah RM1,000, kita minta tukar kepada Saudi Riyal. Kita kata, okey, you kira dulu, saya nak pergi toilet dulu. Sebenarnya pergi toilet tu riba. Sebab dia mesti kena hand to hand. You kena duduk situ. Nak pergi toilet, ambil you punya duit, pergi toilet dulu. Dia tak boleh berpisah daripada majlis tu sepatutnya. Dia berpisah daripada majlis transaksi tu, pergi toilet walaupun pada hari jam-jam yang sama, dia tetap boleh jadi riba. Alright? Yang keseluruhnya, conventional savings account. Ini saya dah sebut tadi, semua bank conventional punya savings account adalah riba menurut fatwa luar dan dalam negara. Yang keseluruhnya, monetary loan with non-monetary fixed deposit. Riba tak? Contohnya, bagi pinjam RM1,000, lepas tu tak perlu bayar tambah, bayar RM1,000 juga. Tapi kena bawa saya, tumpangkan saya pergi UiTM kira-kira 2 kali seminggu. Contoh gitu. Saya bagi pinjam RM1,000. Sebab dia jiran saya kata, saya tumpangkan saya lah 2 minggu sekali. Boleh. Riba tak? Riba tak? Saya tak ambil duit, saya tak ditumpang dengan saya je. Tak riba? Jawabnya riba. Sebab Nabi kata, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pemberian pinjam yang membawa sebarang manfaat tambah kepada pemberi pinjam, ia adalah riba. So jadi manfaat tu tak semestinya dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk manfaat yang tak pernah ada. Kalau yang memang ada, contohnya memang dia setiap minggu dia memang tolong bawa saya, sama ada saya pergi pinjam kat dia ke, tak bagi pinjam ke, dia tak bawa, itu okey, itu tak ada masalah. Tapi kalau dulu tak pernah bawa, tapi sebab dah bagi pinjam, dia pun bawa, ini riba tu. So kena ingat. So jadi sama lah juga macam orang jual kapet. Pakistan jual kapet. Dia jual dekat makcik-makcik dekat kampung-kampung ni secara ansuran. Jadi makcik tak boleh bayar, kan? So Pakistan kata makcik tak boleh bayar, tak apa, tapi makcik kena kahwinkan anak makcik dengan saya lah. Riba tak? Riba apa tu? Riba jahiliah. Dalam bentuk perkahwinan anak sebagai denda. Nampak? Itu kita nak faham konsep dia. Maknanya dia bukan semestinya duit. Apa saja manfaat kepada pemberi tadi itu, dan sebab denda ke, sebab yang tadi itu, adalah riba. Baik. Yang keseterusnya, okey, ini dah sebut. Nombor 8, selling invoice deferred payment. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan supply komputer kepada UiTM ataupun servis kepada UiTM, bayar berapa cepat agaknya? Tahu tak? 30 hari ada? 14? Power je. 14 hari Katalah 14 hari itu saya dah tak ada duit nak bayar gaji staff saya.
saya akan terima cash ni daripada UiTM dalam 14 hari ni. Tapi saya dah terdesak ni, saya kenakan duit cash sekarang. So saya pun bawa lah bukti yang UiTM akan bayar saya dalam 14 hari. Saya pergi ke satu syarikat ataupun satu orang. Saya kata kat dia, "Sir, ni saya ada 100,000 ni UiTM akan bayar dalam 14 hari lagi ni. Tapi saya nak sekarang duit ni. You nak tak beli saya punya ni invoice ni?" Beli invoice nama dia. So kalau beli invoice, maknanya sekarang kalau UiTM bayar nanti 100,000 you punya. Tapi sekarang ni saya nak ni duit ni, maka saya jual dengan discount. Saya jual dengan discount. Iaitulah 90,000 sahaja. So jadi saya, instead of saya kena tunggu 14 hari nak dapat 100,000, saya nak guna sekarang sebab keterdesakan. Saya sanggup potong untung saya ambil 90,000 saja daripada dia. Saya dapat cash, saya pun lega, UiTM bayar, bagi kat dia 100,000, habis cerita. Riba ke tak riba? Kan? Itu namanya factoring, kalau tahu. Ya? Okay, factoring ni dia ada khilaf. Ada perbezaan pendapat. Ulama antarabangsa majoriti kata riba. Sebab bagi dia 100,000 tu adalah hutang yang UiTM kepada saya. Maknanya saya jual hutang. Hutang ni adalah right of apa? Right atas apa? Atas duit, betul tak? So jadi hutang tu adalah as good as money. So jadi jual duit dengan duit, sebab tu saya jual 100,000 berbalaskan 90,000. Riba apa tadi? Riba fadl. Jadi itulah antara ulama kebanyakan Middle Eastern scholars punya pendapat. Tapi Malaysia dekat Suruhanjaya Security, mereka memberi fatwa yang berbeza. Mereka kata, sekejap, saya nak habiskan ni. Mereka kata kita tak jual duit. Kita jual rights, receivable rights ataupun hak. Kita jual hak. Bila kita jual hak, terpulang kepada kita, kita nak financial rights. Kita nak letak berapa harga pun. Nak letak lebih tinggi ke, lebih rendah ke, terpulang. So, jadi Suruhanjaya Security dalam instrumen dalam Malaysia memandang ia sebagai financial right, maka ia boleh dilakukan dengan cara tadi. Kalau Middle Eastern scholars, dia kata mesti, ia nak jual boleh, tapi mesti sama harga, 100,000 juga. Logik tak kalau saya jual 100,000 kat dia? Logik, tapi kalau dia baik sangat lah. Kan, kalau tidak nak buat apa? Dia, apa faedah untuk aku bagi kau tolong tolong dapat pahala je lah. Kan? Tapi tak apa logik lah dari sudut komersial. Kan? Sebab tu dia kena beli dengan harga lagi murah. Kan? Tapi maknanya sekarang ada dua grup camp dalam ijtihad. Dia sila. Boleh? Boleh. Itu namanya hiwalah. Nilai yang sama. Tak ada masalah juga. Sebabnya, katalah hutang dia 100. Dia hutang ni 50. Okay, 50, tolong bayar hutang saya yang 100 tu. You bayar dulu 50 kat situ. Sebab you ada hutang saya kan. Boleh, tak ada problem. Tapi maknanya 50 mesti berbaki lah. Itu tak ada problem. Itu hiwalah. Kan? Jadi, dia ada beza sikit lah kat situ. Terpanjang sikit ceritanya kan. Dia punya syarat-syarat dia. Tapi secara pintas lalu, di situ masih lagi okey. Alright. So, itu adalah factoring tadi. Sekarang, kita lihat seterusnya. Selling or purchase of gold bar via online. Boleh tak? Kita jual, beli emas guna online. Emas jongkong. Banyak tak sekarang ni jual beli emas secara online yang ditawarkan oleh institusi yang berwibawa? Boleh tak? Riba ke tak riba? Apa syarat riba tadi? Syarat supaya tak riba, mesti cash.
Okay, kita bayar cash tak kalau kita bayar online? Kita bayar pakai FPX. Cash ke tak cash? Cash. Kalau kita bayar pakai payment credit card Islamik melalui online, cash tak? Cash. Kalau kita bayar pakai cek, cash tak? Betul, cash. Ya. Cek tetap cash walaupun dia lambat pergi tunai kan. Tapi sekarang ni point dia, bayar cash. Terima emas, bila dapat? Kalau seminggu, maka itu akan riba atau tidak? Delay. Riba. Maka sebab itulah beberapa syarikat emas mengambil tindakan untuk memastikan syariah compliant. Maka kita buat teknik wakil. Barulah dia tak jadi riba. Iaitulah saya beli, bayar, dalam sistem tu akan keluar siapa wakil saya dekat sebab syarikat tu yang akan menerima bagi pihak saya. Nampak? So jadi keluarlah nama simpulan-simpulan. Okey, saya beli, saya bayar cash. Penerima bagi pihak saya dekat sana, ambil fizikal emas adalah simpulan bin simpulan. Lepas tu barulah simpulan bin simpulan tu saya juga lantik dia untuk wakil untuk post kepada saya. Barulah okey. Cara dia gitu. Yes. Betul. Soalan dia untuk semua yang tak dengar soalan Ustaz ni, iaitulah kalau beli tu 1,000 orang bersamaan dengan sekian-sekian kilo, adakah betul-betul emas fizikal tu wujud? Ditanya kan. Itu memang syarat. Ya, syarat yang nak jadikan dia harus, mestilah emas tu wujud, bukan wujud atas kertas saja. Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti ada emas tu dulu. Jadi penjual emas mesti ada emas tu dulu dalam storage dia, barulah dia boleh offer untuk jual. Dia tak boleh, dia ada cash, dia belum beli emas lagi, tapi dia nak jual siap-siap. Tak boleh. Emas tak boleh macam tu. Kalau barangan lain boleh. Kalau barangan lain yang bukan ribawi, macam kursi ke, kan, dia ada banyak stok, atau dia ada stok lagi, dia jual dulu, pre-order ke apa, itu tak apa. Emas tak boleh macam tu. Dia kena ada allocated dan segregated. Itu syarat dia. Segregated, dia dah diasingkan. Jadi bila saya beli emas tu daripada sekilo, kena ada tag saya punya emas dekat dalam paket, dekat dalam peti besi A. Dekat dalam peti besi A. Okey, jadi dan dia akan diproses dan dia akan dihantar serial number dia sekian-sekian. Okey. So itu adalah syarat-syarat untuk mengelakkan daripada riba. Baik, kemudian nombor 10, menggabungkan jual beli dengan loan. Contohnya macam ni. Contohnya saya katalah ustaz datang, dia kata okey nak pinjam duit. Saya kata boleh pinjam duit. Berapa? 1,000. Saya pun bagi 1,000, saya kata, dia tanya pulang balik berapa? 1,000 juga, tak ada riba, no problem. Kan, cantik je kan? Tapi saya kata, tapi ada satu syarat. Syarat dia apa? Kena beli kasut saya tu. Berapa harga? Harga sekian-sekian, RM80. Kena beli yang wajib ya? Wajib. Nampak? So, jadi tak ada riba dalam pinjaman. Tapi jadikan wajib jual beli. Maka itu hukumnya riba. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, dan Nabi SAW an-bai'in wa salaf. Nabi melarang jual beli disertakan dengan hutang. Sila. Okey. Ini yang Islamik ke yang konvensional? Kalau yang Islamik dia bukan pinjaman.
Kita kena faham. Islamic dia tak ada guna pinjaman. Pinjaman ni father and mother je bagi. Islamic Bank dia tak bagi pinjaman. Pinjaman dia tak ada untung, dia tutup kedai besok. Okey? Tak, kita tak pinjam. Dengan Islamic Bank kita tak pinjam duit daripada dia. Dia dah tukar semua kontrak. Kita kena baca kontrak, kita jual beli sesuatu dengan dia. So, jadi tak ada masalah untuk Islamic Bank. Tapi kalau ditanyakan ni adalah conventional bank, pinjaman tu sendiri dah salah. Kan? Sebab dia ada riba. Tak kira lah dia syaratkan insurans tu, itu lagi kedua, ketiga, keempat punya kesalahan. Jadi kalaulah kata bukan bank lah, bank ni rumit, orang biasa, kan? Contohnya orang biasa, tuan rumah, kita pinjam duit daripada dia, dia kata, okay, you boleh, you kena ambil insurans, you kena ambil takaful contohnya, kan? Hukum dia tak ada masalah, sebabnya takaful tu bukan dia. Dia yang jadi haram kat sini adalah bai'un wasalaf, bila mana yang penjual tu pun saya. Saya bagi ustaz pinjam duit RM1,000, saya syaratkan ustaz beli saya punya kasut. Maka saya sebenarnya secara pandai, kan, licik, saya masukkan riba saya dalam harga kasut. Maka sebab tu jadi riba, jadi haram. Tapi kalau syarat jual beli itu adalah dengan third party, yang tak ada kaitan pun dengan saya, tapi adalah untuk memastikan rumah tu ada coverage sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi mestilah Islamik lah. Tapi kita bincang kalau individu, dia tak dibincang pasal takaful lah, kan? Alright. Habis. Yang keseterusnya, nombor 11, changing with the same kind. Ini saya dah sebut tadi. Okay, nombor 12, conventional insurance. Kita sebut tadi takaful dengan insurans. Takaful adalah harus, telah diputuskan oleh majlis fatwa dan macam-macam lagi. Manakala conventional insurance adalah riba. So, jadi kalau tuan-tuan ada medical card daripada insurans, maka hukumnya haram dan riba. Dan pembayaran premium itu adalah mempunyai elemen judi, kata Majma' Fiqhil Islam. Dan bila tuan-tuan bayar premium tu akan diambil oleh syarikat insurans, dia letak dalam risk fund nama dia. Di mana risk fund ni lah dia gabungkan tabung untuk kalau ada orang kemalangan, dia akan ambil sikit bagi kat orang tu, claim. Maka bila mana tak ada claim, dia akan buat apa duit dia beratus-ratus juta tu? Dia pergi laburkan. Dia laburkan dekat mana-mana instrumen yang disuka. Ada dia letak dekat judi, ada letak dekat riba, berlambak-lambak dekat judi. Antaranya dekat Carlsberg tu, itulah tempat insurans paling suka. Beruntung besar, kan? Maka sebab tu conventional insurance adalah haram. Ada riba dan ada macam-macam lagi. Ya. Betul. Dia asingkan. Yang itu tak ada masalah. Bila mana macam Islamic Bank, dia dah diasingkan semua, dia ada syarat. Dia dah ada Islamic Financial Services Act, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, yang mana dekat situ lengkap syarat-syarat kalau mana-mana yang bernama takaful ataupun Islamic Finance, dia mesti ada semua syarat-syarat segregation of fund dan macam-macam lagi lah. Semua tu settle. Jadi tak perlu risau, apa saja yang bernama takaful dalam negara kita, dia mesti ada lesen. Dan bila mana ada lesen, dia digovern oleh akta yang kuat dan juga policy documents oleh bank negara yang kuat dan juga auditor yang agresif, maka dia tak boleh buat main lah. Baik, kemudian bagaimana conventional insurance dengan Islamic Investment Link? Dulu ada jadi kes macam ni, tapi sekarang dah tak ada, Alhamdulillah. Nombor 14, menerima payment daripada conventional credit card. Ada tak credit card yang memberikan payment, contohnya dari sudut kita keluarkan duit cash, kita gunakan duit cash, sama juga macam tadi. Kita kalau ada melibatkan ada pembelian,
dia akan menjadi sokongan kepada conventional credit card. Kita tak boleh juga. Nombor 15, kalau kita ada rakan kongsi, kita buat satu bisnes, kita nak orang labur, kita pun cakap kepada pelabur, saya garanti capital tuan selamat, kita bagi 2% setiap bulan. Riba tak? Riba. Sebab dia bukan pelaburan, dia pinjaman sebenarnya. Baik, kemudian bagaimana kalau kita bagi pinjaman kepada kakak dengan interest 2%? Riba ke tak riba? Okey. Bagaimana kalau kita pinjam duit daripada bapa kita, ayah kita kata okey boleh tapi bayar interest 5%. Riba ke tak? Okey. Baik, dekat sini ada beza sikit hukum. Kalau bapa dia tidak riba. Hadis Nabi mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu ni anak-anak lelaki atau perempuan, kamu dengan harta kamu sebenarnya sebahagiannya milik bapa kamu. Milik bapa kamu. Kecuali bapa yang tak tanggungjawab lah. Kan? So jadi kalau ayah kenakan interest, hukumnya neutral. Hukumnya neutral. Ayah itu juga terpakai untuk syarikat parent dengan subsidiary. So ada UiTM Holdings, dia ada subsidiary dia 100% owned. Subsidiary kata tolonglah working capital tak cukup duit lah. Holding kata boleh, bagi boleh, jangan tak perform 5%. Boleh, tak ada masalah. Dia sama dengan bapa punya hukum tadi. Alright. Tapi mak boleh tak? Mak dengan anak. Dia bagi pinjam. Tapi biasanya mak tak tegar mak nak minta interest kat anak ni. Anak je minta interest kat mak. Kan? Kalau anak minta interest kat mak bapak, riba. Kalau mak minta interest daripada anak, riba. Bapak je yang tak riba. Yes. Bapak je. Jadi kalau mak nak tu, minta kat bapak buat lah. Okey kan? Alright. Baik, jadi sekarang ni, kalau hamba dengan tuan, sama juga. Tak ada riba. Tuan tadi minta interest, tak ada riba. Okey? Baik, tapi kalau kerajaan dengan rakyat, so kerajaan dengan rakyat macam tadi, hukum asalnya riba. Dia bukan hamba, dia bukan bapa dah. Tapi dia gunakan duit untuk rakyat balik, maka dia neutral. Tapi kalau dia gunakan duit untuk keluarga dia, you tanggung sendiri. Kan? Baik. Alright, itu adalah maknanya pinjaman dengan kakak, dengan abang, dengan adik, dengan sepupu, semua terpakai hukum riba. Bukan tak terpakai. Baik. Kemudian different prices cash dengan deferred. Okey. Kalau beli secara tunai, contohnya laptop ni 3,000. Kalau bayar ansuran 4,000 dalam tempoh 6 bulan. Riba ke tak riba? Kalau cash 3,000, tangguh 6 bulan, jadi campur semua jadi 4,000. Hukumnya tidak riba. Tidak riba menurut 4 mazhab. Kerana, tapi dengan syarat. Sebelum tu kerana apa? Kerana dia disebutkan dalam pelbagai kitab 4 mazhab, al-innal ajala ya'khudhu qistan minal thaman. Sesungguhnya tempoh itu ada bahagian di dalam harga. Contohnya macam kalau kita nak hantar beras dekat Syria, kos risiko tu kita akan incorporate dalam kos kita punya supply, betul tak? Sama juga.
Maknanya kerana bayar lewat tu dia ada risiko punya aspek, elemen. So kita kena incorporate dalam price kita. Islam terima tu. Tapi dengan syarat, masa kamu buat transaksi mesti putus mana satu nak. Tak boleh open. Mesti putus. Maknanya saya bagi dua package. Cash 3,000, 6 bulan ansuran 4,000. Bayar 6 masa 6 bulan. Kita bagilah, bagi 4,000 bagi 6. Mestilah masa akad, pilih salah satu. Tak boleh, saya setuju beli. Yang mana satu? Nanti tengok keadaan. Tak boleh. Kalau ada 3 package, 4 package, 6 bulan, setahun atau 7 bulan, 6 bulan ke 8 bulan ke 12 bulan, saya kena pilih mana satu. Dia tak boleh keep it open. Kalau open je, dia tak jadi riba. Dia jadi dosa lain. Dia jadi gharar. Riba tak ada di situ, tapi jadi gharar. Kerana ketidaktahuan berapa harga yang dikendaki dan apa kontrak yang dipersetujui. Okey. Baik. Yang seterusnya, baik, tapi ingat, jangan confuse. Kerana ada orang confuse benda ni dengan bayaran ansuran yang lambat bayar. Okay? Bayaran ansuran harga lebih mahal, tak riba berbanding cash. Tapi yang riba tu adalah bayaran ansuran, kamu lambat bayar, kena penalti. Yang itu riba. So, jadi jangan confuse. So, ada kata beli motor syarat ansuran, riba lah. Dah, tak riba. Beli motor syarat ansuran tak ada masalah. Tapi kalau you lambat bayar pada mana-mana bulan, kena interest, kena penalti, itu yang riba. Kalau tak lambat bayar, tak ada masalah. Ya, itu kena faham. Baik, kemudian yang seterusnya, menjual barang dengan harga 100% lebih mahal, dengan harga keuntungan lebih daripada 100%, riba ke tak riba? Ni ada orang confuse juga. Dia kata ni, riba ni, harga ni berkali ganda ni, riba. Yahudi punya harga ni. Yahudi pun harga murah pun. Kan? Jadi dia pun bawa lah dalil yang dia faham kan. Dia kata la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba, iaitulah yang berganda. Tapi sebenarnya dia salah terjemah dan tafsir. Kerana terbukti Nabi SAW pernah menyuruh seorang sahabat membeli seekor kambing. Pada ketika itu harga pasaran kambing 1 dinar seekor. 1 dinar seekor. Tapi sahabat ni dia pandai negotiate, bargain. Dia nego, dia dapat 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Tapi Nabi suruh tadi 1 ekor. Buat apa dia nak bawa balik 2 ekor? Dia pun tunggu dekat tepi pasar, dia jual 1 ekor kambing dengan harga pasaran 1 dinar. So dia balik jumpa Nabi, dia bawa 1 dinar, dia bawa seekor kambing. Nabi, apa jadi ni? Dia pun cerita, Nabi pun senyum, Nabi pun kata dia ni kalau jual soil pun untung. Pada zaman tu macam tak ada nilai lah. Soil kat zaman sekarang ni jual kat Singapore laku tu. Kan, soil ni tanah lah. Bukan tanah land, tanah pasir. Betul. Jadi tengok dalam hadis yang sahih ni, sahabat ni beli separuh dinar, jual 1 dinar. Berapa persen untung? Nabi marah tak? Nabi tak marah. So maknanya ini harus. Asalkan dia harga pasaran. Malah Zubair bin Al-Awwam dan anaknya sangat diyakini dan dipercayai. Orang banyak letak duit kat dia untuk tolong jaga. Zubair Al-Awwam ni telah lakukan beberapa fungsi bank pada zaman sahabat. Dia duduk tolong simpan duit orang. Tapi dia kata kalau simpan ni bahaya kalau hilang ni. Dia aku tak nak simpan lah, aku nak guna, dia kata. Boleh? Maka sahabat-sahabat kata terpulang kat kau. Dia pun guna untuk pelaburan. Dia beli tanah, dum-dam, dia jual, dia untung banyak. Kaya-kaya. Dan bila dia meninggal, anak dia pun mewarisi tanah. Anak dia jual tanah ayah dia yang dimiliki olehnya selepas kematian ayah dia dengan keuntungan 1000%.
Yes. Dan pada waktu tu sahabat masih lagi hidup, sahabat-sahabat lain. Dan tidak ada siapa bantah. Maka berlakulah ijma'us sahabah. Ijma'us sahabah, pertujuan para sahabat yang masih hidup pada ketika itu, bahawa harus, malah kalau 1000% keuntungan pun, sekiranya ia masih lagi willing buyer, willing seller. Faham Antaradi, cukup, tak ada masalah. Baik. So, jadi lepas ni jangan salah faham. Kalau untung lebih 100% je, riba, zalim, sebagainya. Kalau zalim jangan beli lah. Zalimnya kau beli bersuruh. Kan? Kalau zalim jangan beli. Nak beli ni marah. Nak jual kambing apa? Kambing apa nama tu? Kambing apa yang popular pun ni? Bukan Melayu. Yang Chef Amal tu apa? Chef Amal? Lam Sheng. Marah dia apa? Kau marah apa-apa? Kau tak beli lah, aku tak suka. Orang suka nak beli. Sila. Mai kutu ni, dia macam ni. Okey. Kutu ni dia ada akta. Akta kumpulan wang kutu 1971. Boleh Google jumpa. Menurut akta ini, sesiapa saja yang menjadi ibu kutu salah dari sudut undang-undang. Dari sudut hukum syarak, kita follow undang-undang setempat dalam konteks hukum yang macam ni. So kalau undang-undang kata tak boleh, tak boleh lah. Tetapi saya diberikan pandangan oleh Suruhanjaya Syarikat punya tim. Dia kata kutu tradisional tak ada masalah. Dia kutu komersial yang masalah. Kutu tradisional maksud dia, ibu kutu tak ada untung apa-apa. Dia facilitate, dia tolong-tolong sesama kita saja. Macam kat office ni contoh. Ada bapa kutu atau ibu kutu seorang, dia tukang orang simpan duit kat dia, dia tukang distribute. Dia pun tak ada apa-apa faedah yang lain, dia pun sama juga je member, habis cerita. Yang itu tak ada masalah. Kata Suruhanjaya Syarikat punya dalam media, disebut dalam khabar laporan tu. Jadi saya bukan lawyer, saya tak tahu, tapi saya nampak macam itu rasional lah. Tapi kalau yang ibu kutu ada faedah, kutu emas ke, kutu duit ke, yang mana ibu kutu ada bisnes emas, semua masuk, siapa kena beli emas, maka macam wajib pula ibu kutu dapat untung tu. Yang itu tak boleh. Dari sudut undang-undang. Dari sudut undang-undang. Dari sudut syariah tak cerita lagi. Baik, so jadi sudut undang-undang. Bila dari sudut undang boleh ditangkap dan dipenjarakan. So jadi kalau ada orang report. Baik, kalau dari sudut hukum syarak, kalau kutu tradisional, hukumnya harus. Dia macam aslif ni aslif. Aku bagi pinjam kat engkau, kau bagi pinjam kat aku. Itulah dia kutu. Saya bagi 1000, saya bagi 100 setiap bulan, dia pun bagi 100. Dia bagi 100, semua kumpul, undi dapat kat A. A dapat dulu. Tapi janganlah A boleh dapat lagi. Sekali je dia dapat. Kan? Cuma kutu ni, ada banyak kutu-kutu scammer di luar sana. Ciri-ciri kutu scammer, yang pertama, yang join dalam sistem tu, lebih daripada 12 orang. Itu ciri scammer yang pertama. Sebab tak rasional lebih daripada 12 orang kalau bayar tu setiap bulan. So, kalau lebih daripada 12 bulan, bila kita nak dapat kita punya giliran tu? Tak logik lah. Kita nak guna cepat ni. Kan? Semua tak sabar dapat awal. Tiba-tiba sampai 1000 orang. So 1000 bulan nak tunggu. Lailatul Qadar lah. 1000 bulan Lailatul Qadar lah. Apa lagi? Kan? Tak logik lah. Walaupun nampak tamak lah. 1000 orang letak RM1000. Kalau dapat ni memang cun. Tapi 1000 bulan. Orang dah lari dah. Kamu tu cungap-cungap lagi. Kan? Scammer dah lari dengan duit dah. Orang pertama je dapat. Kan? Lepas tu hilang dah tu.
Itu skema yang pertama, ciri dalam kutu. Yang kedua, kalau nak syariah, mestilah ada kontrak. Ya, yang kata, lah saya kenal dia ustaz, takkan dia nak tipu. Ustaz banyak nipu. Kan? So jadi, alah dia keluarga saya. Ahli keluarga hutang berapa banyak tak bayar, tuan-tuan. Berapa banyak kita bagi hutang kat ahli keluarga tak bayar. Ikhlas semuanya. Kan? So jadi tak ada, dia mesti documented. Mesti documented dan kenal. Jadi jangan terlibat dengan mana-mana kutu lebih daripada 12 orang, lebih daripada tu. Kemudian ada rekrut pula, rekrut. Kalau kamu tolong cari lagi ahli kita, kita bagi 10% daripada apa yang dia masuk. Itu red flag. Itu semua kutu palsu dan scammer. Ada pula dia rekrut melalui Telegram je. Tak kenal entah siapa menatang kat sana pun tak tahu. Habis. Siapa ibu kutu pun dia tak kenal. Habis. Itu memang nak kena tipu dah jawab. Jangan terlibat. So jadi akhirnya kita nak sebut kutu tadi hukumnya dari sudut yang tradisional, dari sudut syarak harus. Tapi dari sudut kalau buat bisnes, syarikat yang buat ke apa, semua tak boleh. Kalau ada, lapor saja, kena tangkaplah dia orang tu. Dan siapa yang masuk, kena bekulah duit. Dia jangan masuk. Baik. Kemudian yang seterusnya, dulu, sekarang mungkin tak ada kot. Dulu, government ada bagi kepada pelajar-pelajar kupon. Kupon kan? Kupon buku kan? Voucher RM100. Boleh tak pelajar jual voucher tu, dapat cash RM90? Riba ke tak riba? Baik. Voucher tu sama tak dengan RM100? Dia memang tulis nilai RM100. Tapi dia tu sama tak cash RM100? Nak tahu dia riba tak riba tu, nak tahu tu dulu. Jadi kalau dia bawa voucher tu, dia pergi Aeon, dia boleh beli tak? So, dia hanya boleh pergi ke kedai tertentu, membeli barangan stationery. Kan? Bukan buku saja kan? Stationery pun boleh kan? So, jadi sekarang ni, dia punya kebolehan pembelian tu terhad kepada barangan tertentu saja dan di tempat tertentu sahaja. So, jadi adakah dia as good as money? Kita boleh kata tidaklah. So, bila mana tidak, dia dianggap macam rights tadi. Bila rights, dia boleh dijual dengan harga yang diskaun. Jadi, kalau dia jual harga RM90 kepada si Polan, maka hukumnya harus tak? Harus. Dari sudut penjualan. Tapi, boleh tak dia jual? Itu tak boleh dari sudut undang-undang sebab dia dianggap tak amanah. Yes. Itu cerita lain. Cerita satu bab lain kan. Patutnya government bagi tu untuk dia gunakan untuk dia punya pelajaran. Ini dia jual, dia dapat RM90, dia duk pergi beli benda-benda lain yang tak patut. Jadi tak amanah. So cerita dia haram sebab tak amanah. Bukan salah dari sudut duit RM90 instead of RM100 voucher. Baik. Kemudian last kali ada yang berkata bahawa, saya tak tahu ada tak dekat mana, dekat sini, tapi ada di banyak tempat. Ada juga orang yang sangat ekstrim dan idealis. Dia kata duit kertas itu sendiri pun riba. Kan? Ni ada tim-tim macam ni. So, jadi bagi dia riba. Malah zakat kena bayar dalam emas, tak boleh bayar dalam duit. Sebab duit tu sendiri riba, haram. Kan? Saya pernah jumpa orang macam ni. Dalam dan luar negara ada dulu. Tapi dia tetap terima duit kalau dia datang ceramah tu. Pelik sikit tu. Kan? Bagi duit ambil pula kan. Tapi duit riba dia kata kan. Jadi itulah benda yang kita pun tak faham. Wayar putus kat mana orang macam ni. Kan? Sebab tu Nabi kata inna hadha dina
la yushadda hadha dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada siapa yang berlebih-lebih sangat melampaui dalam beragama ni kecuali dia sendiri akan tewas dengan diri dia. Macam itulah. Diharamkan, lepas tu tak boleh, lepas tu dia kata tak boleh bayar zakat pakai pakai duit sebab riba, kena pakai emas. Kan? Tapi kalau duit tu haram, maka kita tak perlu bayar zakat sebab pemilikan atas harta haram tak ada zakat. Tahu? Kalau kita ada harta curi, itu tak ada zakat. Kita kena bagi pada fakir miskin atau kita pulang balik pada mangsa. Tu je. So, kalau nak dianggap duit kertas tu haram, maka tak ada zakat. Tak ada pasal aku nak bayar pakai dinar sebab tak kena zakat pun. Dia dah tak kena fatwa yang simpang siur. Maka ini adalah masalah. Maka sebab tu kita nak beritahu, kita tak perlu nak bincang benda yang out of our control, beyond our control. Paper money is riba because of creation. Tak. Dia tetap neutral. Bagi kita yang tak ada kaitan dengan penciptaan, kita hanyalah pengguna, rakyat biasa. So, jadi kita boleh gunakan dengan cara yang betul, tanpa riba, as per kita punya pengajian. Jadi dengan cara itu kita dah kira selamat dan kita memang mampu untuk mengelak riba. Dan yang terakhir, ada orang yang memberitahu bahawa riba ni tak boleh dielak di akhir zaman ini. Siapa yang tak terlibat akan tetap kena debu dia. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak? Sepatutnya kita tak boleh setuju. Sebab yang pertama, hadis itu dhaif. Yang kedua, hadis itu bercanggah dengan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan sesuatu kepada hamba-Nya kecuali yang dimampuinya. Yang ketiga, Allah SWT sendiri sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba kalau kamu betul-betul beriman. Jadi tak bergunalah ayat Allah suruh perintah kita tinggal saki baki kalau kita tak boleh lari daripada debu dan kena juga riba. Tak ada, tak logik. Ya? Maka kerana itu kita boleh elak daripada riba, ya, dan debu-debu tu bukan riba, itu tak kena pada kita maksudnya. Dia riba ni yang kita cari, yang kita kena, kita buat. Jadi yang kita tak buat itu peduli lah, itu tak kira lah, tak kena pada kita. Malah kalau kita nak takwilkan pun, debu-debu tu tidak memudaratkan kita pun. Itu benda yang maksiat yang berlaku di sekeliling kita ni sentiasa wujud. Sebab kita pun bukannya maksum, dia sentiasa wujud. Dan itu tidak akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka Allah kalau kita dah berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan daripada riba. Ya, baik. Jadi saya rasa itulah sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jadi saya silakanlah kalau ada apa-apa lagi soalan yang berbaki yang tuan-tuan nak tanya, silakan. Ya. Baik, pembersihan wang riba sebagaimana disebutkan oleh 4 mazhab dan juga Kesatuan Ulama Fiqh sedunia mestilah diberikan kepada yang pertama. Kalau kita ambil daripada seseorang yang individu yang kita kenal, kita kena pulang balik pada dia. Ya. Kalau tidak daripada individu tapi daripada institusi yang tidak berfaedah, kita pulang balik pada institusi, maka kita bagi pada fakir dan miskin. Manakala fakir miskin tak perlu diberitahu dia menggunakan duit riba sebab tidak ada hukum haram ke atas dia. Sebagaimana kaedah fiqh mengatakan, tabaddul sababil bilki qaimu maqami tabadduli dzat, iaitulah berubahnya sebab pemilikan seseorang ke atas sesuatu menjadikan keseluruhan aset itu berubah statusnya. Lalu kalau orang A dia dapat duit daripada perjudian, haram ke atasnya hukmiyan secara hukum. Tapi duit itu tetap neutral.
yang dosa tu bukan pada duit secara ain dia, tapi pada perbuatan dia. Maka bagaimana dia nak membersihkan? Dia jangan bagi pada kasino tu balik. Makin kaya kasino tu. So dia bagi pada fakir miskin. Bila bagi pada fakir miskin atas dasar dia itu adalah layak, atas dasar sedekah yang Nabi kata tasaddaq fa innaha suhd, iaitulah Nabi beritahu pada sahabat, duit haram kena sedekahkan, bukan sedekah dapat pahala, tapi sedekah dapat pahala taubat. Maka itulah yang kita buat, ya. Itu cara kita nak settlekan, sama ada bagi fakir miskin ataupun bagi kepada kegunaan awam. Boleh. Allahuakbar. Ada lagi soalan lain? Sila. Salam. Baik. Umrah pergi dahulu bayar kemudian, bagi saya neutral, ya. Asalkan kalau lewat bayar tak kena penalti lah. Kalau lewat bayar ada penalti, riba lah. Kalau tak ada lewat bayar, maka okey lah. Tapi dari sudut hukum, dari sudut bagus ke tak bagus, itu cerita lain. Sebabnya kalau bagus tak bagus, tak berapa bagus sebenarnya kita pergi umrah dengan bayaran hutang. Sebabnya ia tidak wajib. Baiklah kita tumpu kepada nak pergi haji daripada pergi umrah tu, kan? Jadi haji pun kalau berhutang pun tak berapa baik. Tapi kalau ada kemampuan bayar secara berstruktur, masih lagi diharuskan, ya. Soalan yang kedua, ASB financing. ASB financing mesti bergantung kepada ASB itu punya hukum sendiri. Jadi ASB ni dekat Malaysia semua majlis fatwa mengharuskan tahun 2018 ke begitu kot, kan, kecuali Perlis beritahu mesti bersihkan 20% daripada dividen, ya. Tetapi lately saya mendapati ada sedikit perkembangan yang baru kepada ASB ni, iaitulah dia mula melabur ke dalam semua conventional bank, ya. So jadi dekat situ saya rasa patutnya majlis fatwa sit down balik di setiap negeri untuk membincangkan sama ada ini bertepatan dengan kepahaman mereka, kan. Jadi selagi benda itu belum diselesaikan, financing itu akan tetap tertangguhlah bagi saya. Tapi kalau yang dulu tu macam dah diharuskan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan lain? Sila. Baik. Baik. Jadi untuk cabutan mana-mana di perbankan, masuk perbankan Islam, yang mana kita masuklah simpanan sekian-sekian, kita akan boleh dicabut dan boleh menang sebahagiannya, itu semua tak ada masalah. Yang pertama kerana kita tak ada kerugian pun kalau kita punya nombor tak dipilih. Jadi tidak ada elemen perjudian di situ. Yang kedua, mesti kalau dekat Islamic Bank dia akan pastikan kontrak yang digunakan dan dana hadiah itu bukan dana daripada pelanggan. Jadi dia dah pastikan. Jadi itu pun tak ada masalah jadinya. Wallahualam. Ada lain? Sila. Baik, dia boleh jadi unsur judi hanya kalau semua yang sertai majlis itu dikehendaki membayar yuran. Kalau semua kena bayar yuran, lepas tu yang tak bayar tak akan dicabut nombor dia, maka seorang akan berjaya menang hasil daripada wang terkumpul daripada
yuran itu, maka itu barulah jadi judi menurut Majma' Fiqh Islami yang bersidang 2014 punya keputusan. Dan yang kedua, kalaulah daripada yang masuk dicabut itu ada yang tidak membayar, maka keseluruhan cabutan itu telah jadi harus. Dalam kitab fiqh disebut muhallil. Dalam mazhab Syafi'i disebut kalau 2 orang pun cukup. Ada mazhab kata seorang pun cukup kalau masuk percuma dengan syarat dia layak menang yang sama banyak lah. Jadi oleh kerana itu pihak Majlis Fatwa Perlis pernah bincang benda ni dan kita mengambil pendekatan yang lebih ijtihad yang sedikit berbeza. Kita nakkan 1/3 tu percuma. Kita tak nak seorang 2 orang sebab kita takut jadi hilah yang mazmumah. So jadi kita cadang at least 1/3 masuk percuma. Okey. Supaya tidaklah pusat judi pun nanti dia bagi seorang masuk percuma, terus pusat judi jadi harus. Alright. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Sila. Baik, kalau kita pernah mencarum insurans konvensional, kita bayar setiap bulan kan. Lepas tu kita pun sedar, kita pun tamatkan, kemudian kita ada cash value kan. Baik, dia bayar dalam bentuk tunai kan. Baik, jadi apa saja tunai yang diberi tu boleh kita kira balik berapa yang kita bayar pada dia. Contohnya selama 5 tahun kita bayar pada dia, total kita bayar adalah 2,000. Contohlah 2,000. Ataupun 10,000 lah, senang sikit, 10,000. So jadi sekarang ni bila kita cancel, kita dapat 12,000. So 10,000 kita boleh ambil, kita boleh guna untuk diri kita, untuk pergi carum balik ke takaful. 2,000 kita tak boleh guna. Dalil dia adalah firmanullah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat, kamu dapat pokok kamu punya modal balik, kamu tak dizalimi dan tak menzalimi. Wallahu a'lam. Baik. Habis? Kita ada soalan daripada Facebook. Yang pertama sekali tadi mengenai bapa tadi. Dia kata sini bapa sendiri dengan bapa mertua ada beza tak? Waduh. Panjang sikit cerita tu. Sebab dia usul fiqh, abika tu dia masuk sekali dengan bab mertua lah. Kan? Tapi dari sudut hikmah dia, kita lihat dia punya rational justification illahnya dekat situ adalah bapa tu sebenarnya dia yang keluarkan segala nafkah kepada anak dia. Jadi kalau lihat kat situ, bapa mertua terlibat kepada isteri dia lah. Tapi kepada dia tu yang keluarkan nafkah untuk dia, si lelaki tu adalah bapa kandung dia. So jadi mungkin kepada anak masing-masing tepatlah. Tapi kalau nak cross tu, saya nak kena double check balik lah. Wallahualam. Ada satu kita beli barang daripada Nur Maya, beli barang dapat collect meter point. Akan datang beli barang tempat yang sama, tolak point, tambah sedikit duit sahaja. Macam mana hukumnya? Itu tak ada problem. Itu tak ada problem. Itu tak ada melibatkan apa-apa. Point tu tambahan saja untuk marketing saja dan tidak ada apa-apa elemen yang boleh jatuh haram kat situ. Apa dia? Masuk waranti sekali. Baik, kat sini ada di peringkat ulama ada bincang. Mereka kata kalau waranti yang termasuk dalam pembelian pertama, contohnya kita beli TV, memang waranti kat situ kita dah tambah awal masa kita beli tu, kita tambah dah tu jadi 4 tahun. Asalnya setahun dah embedded. 3 tahun tu kita boleh tambah, kita pun tambah terus waktu hari kita beli. So jadi kita bayar sekali harga TV dengan terus dah jadi 4 tahun. Maka ada di kalangan ulama kata yang itu harus. Tapi kalaulah kita dah habis dan nak habis, kita tambah extended warranty secara separate daripada jual beli asal, yang itu macam insurans.
hukum dia. Ada perjudian punya elemen. Kowe Kowe dekat mana dia punya tu? Servis kan? Servis okey. Kalau dia macam tadi lah, maknanya kalau dia masukkan harga servis tu dengan waranti sekali, dia kira macam pembelian lah. So okey lah maksudnya. Ya, okey. Yes. Alright. Yang terakhir tu. Okey. Soalan yang terakhir, adakah perlu bersihkan duit KDPSP sebelum ditukarkan kepada akaun Islam? Okey, Majlis Fatwa memberitahu sesiapa yang belum menukarkan ke simpanan syariah bermula 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, itu semua kena bersihkan. Setiap tahun ada pembersihan dia mengikut percentage yang diberi oleh EPF. Tahun 2022 pembersihan dia adalah antara yang paling banyak, iaitu 73% daripada dividen. Boleh dibersihkan pakai duit sendiri yang ada sekarang ni, supaya dia swapkan atau automatic key swap yang duit kat EPF tu dah bersih. Dia bersihkan pakai duit dekat luar ni. Jadi kalau dia baru nak tukar tahun ni contohnya, maka 4-5 tahun sebelum tu dia kena bersihkan lah. Setiap dividen pada setiap tahun tu. Wallahualam. Itu saja. Habis Okey, jadi terima kasih kepada pihak penganjur dan kepada semua para peserta yang bersama-sama, dan banyak soalan yang diutarakan juga. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.